Semalam Awani Borneo ada menyiarkan mengenai pertikaian antara penduduk Penan Long Pelutan atau Long Tepen dengan pemegang konsesi penanaman semula kayu balak di kawasan berkenaan. Perjanjian lama yang tidak lagi relevan menambahkan lagi bahang pertikaian. Perkara ini kemudian dipanjangkan kepada Pegawai Daerah Telang Usan Ezra Uda bagi mendapatkan gambaran sebenar. Ikuti siri kedua laporan yang disediakan wartawan Awani Borneo Rudi Effendi Khalid. Jelas Ezra pihaknya sedia maklum mengenai konflik ini dan telah mengikhtiarkan perjumpaan untuk menangani isu ini. Beliau akui situasi ketika ini tidak memberikan situasi menang-menang kepada semua pihak. Bila kita membawa Jabatan Hutan bersama sebab hutan ini adalah di bawah bidang kuasa mereka dan kita ingin pengesahan daripada pihak Jabatan Hutan adakah operasi pembalakan di situ itu adalah benar mengikut peraturan dan ada diberi lesen dan sebagainya. Berdasarkan laporan Jabatan Hutan memang pihak syarikat itu diberi konsesi di situ untuk satu tempoh lah. Tetapi oleh kerana tuntutan ataupun bayaran tadi tidak diberi kepada kampung ini, maka mereka membuat halangan. Jelas Ezra pihaknya berjaya untuk memastikan pembayaran dibuat sebagai meredakan suhu pertikaian biarpun jumlahnya tidak memuaskan hati penduduk. Di sepanjang tahun 2023 itu memang setiap bulan ada duit yang di bank in oleh syarikat balak ke dalam akaun JKK setiap bulan dengan jumlah yang tertentu sebagai 12 bulan. Mungkin penduduk kampung mempersoalkan jumlahnya, tetapi itu berdasarkan orang punya production, pengeluaran. Kalau pengeluaran begini berapa? Jadi dan kita dapat pengesahan bahawa bayaran itu memang dibuat secara bank in, bukan dengan cash lah, bukan penggunaan cash dan ada resit cek itu di bank in. Yang kedua, yang bagi tahun 2024 dia memang belum dibayar, tetapi karena tak dibayar sebab jumlah yang dibayar yang ditawarkan oleh syarikat kepada penduduk kampung ini tidak disetujui oleh penduduk kampung atau ketua kampung kerana dipersoalkan kenapa jumlah dia terlalu kecil. Dan bila kita merujuk kepada perjanjian mereka, itu adalah berdasarkan perjanjian yang sedia ada maksama. Kerana itu katanya penduduk kampung mahu perjanjian baru dibuat bagi menangani kekhususan tersebut dan menghadirkan situasi menang-menang. Kata Ezra lagi, sebagai pentadbir kawasan, beliau menasihati agar sebarang projek yang membabitkan kawasannya termasuk pemasangan infrastruktur ataupun aktiviti pertanian dan perladangan perlu melibatkan pejabat daerah Telang Usan bagi menangani isu-isu seperti ini. Dan bila ada kerja di bawah sana, syarikat atau kontraktor bekerja di kampung-kampung mendirikan tiang telefon, membuat jalan raya. Jadi orang kampung selalunya akan membuat halangan. Kemudian selalu barulah syarikat ataupun agensi tersebut datang ke pejabat. Tapi ini sudah terlambat lah. Yang baiknya harus diselesaikan di peringkat awal supaya berjalan dengan lancar dan kita dapat menjelaskan kepada penduduk bahawa sekiranya itu infrastruktur, bekalan air, elektrik, kita akan berusaha untuk memberi pemahaman kepada mereka bahawa ini adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan supaya mereka berbincang dengan baik. Kalau ada permintaan janganlah sehingga yang tidak masuk akal lah. Sehingga laporan ini dihasilkan, kerja-kerja halangan ini masih berlaku dan mungkin menunggu perbincangan lanjut kedua-dua pihak untuk merumuskan jalan penyelesaian. Untuk rekod, ini bukan kali pertama masyarakat Penan mengadakan halangan kepada syarikat balak kerana ia berlaku sejak kemasukan aktivis Switzerland Bruno Menzer pada 1980-an.